So kalau kita masih ingat, kalau zaman dulu-dulu, apa yang ibu bapa biasa buat kalau anak kecil mereka tak henti-henti menangis ataupun asyik meragam. Biasanya ibu bapa dulu mereka akan pujuk anak ni tadi, mereka akan peluk mereka erat-erat untuk pastikan anak ni tadi dapat berhenti menangis dan tak lagi meragam. Tetapi berbeza dengan ibu bapa zaman sekarang, gadget ataupun handphone telah dijadikan sebagai alat sandaran untuk menarik perhatian anak-anak supaya mereka tak menangis, tak meragam, tak buat pasal, betul? Okey. So dari bermulanya aktiviti melihat handphone yang daripada sekecil-kecil sehingga habiskan masa berjam-jam untuk menonton animasi kegemaran anak-anak ni tadi. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Begitu juga ada anak-anak yang habiskan masa mereka di hadapan gadget untuk bermain video game sehingga menimbulkan rasa ketagih mereka pada permainan video games di gadget. Ketagihan ini tadi telah menyebabkan interaksi sosial kanak-kanak ini berubah. So interaksi ataupun hubungan bersama dengan ahli keluarga bukan lagi menjadi perkara utama. Okay? Tujuan asalnya yang hanya gadget ni dijadikan alat untuk sebagai alat tarik perhatian anak-anak ni tadi telah menjadi sebaliknya. Gadget telah mengawal orang kata sikap dan juga aktiviti anak-anak seharian. Jadi bagaimana kita nak mengawal ketagihan gadget di kalangan anak-anak kita? Nice. Jadi ini ada 5 aktiviti yang anda boleh amalkan. So, yang pertama, banyakkan masa bersama dengan anak-anak kita. Ya, kita tahu seharian ibu bapa sibuk dengan masa di pejabat dan juga aktiviti kerja. Tetapi anda juga perlu luangkan masa anda bersama dengan anak-anak. Hey, that's pretty good. Untuk pastikan anak-anak ni tadi sibuk dengan aktiviti-aktiviti yang tertentu. So, banyak aktiviti yang kita boleh buat bersama anak-anak. Antaranya, kita boleh menonton filem bersama mereka. Kita boleh masak bersama-sama anak-anak di dapur. Juga kita boleh pastikan anak-anak ni tadi bermain permainan board, okey, bersama-sama keluarga, dan juga kita boleh bersenam bersama-sama di luar. So semua aktiviti ni tadi kita boleh luangkan bersama untuk pastikan anak-anak sibuk dengan aktiviti lain selain daripada gadget. Yang kedua, jadikan diri kita ni sebagai contoh kepada anak-anak. So anak-anak ni biasanya akan ikut ataupun kopi apa yang ibu bapa mereka biasa lakukan. Kalau kita ni banyak berhadapan gadget, main game phone di depan anak-anak, tentulah anak-anak pun ingin bermain telefon juga. Stop it. Get some help. Jadi apa yang kita boleh buat adalah mungkin kita boleh spend masa untuk bercerita, bersembang dengan anak-anak tentang aktiviti harian mereka. Okey, apabila kita dapat buat aktiviti ini bersama, anak-anak boleh berinteraksi, berkomunikasi dengan ibu bapa. Okey, selain daripada itu juga ibu bapa boleh jadi teladan dan juga peranan untuk menjadi sebagai seorang leader ataupun pemimpin dalam keluarga. So secara tak langsung kita dapat mengasah bakat, dapat membentuk anak ni tadi jadi insan yang apa yang kita mahukan. Yang ketiga, kita boleh merancang aktiviti sepanjang minggu untuk anak-anak kita. So biasanya hujung minggu adalah masa yang sesuai untuk kita merancang segala aktiviti untuk anak-anak kita sepanjang minggu tersebut. Okey. Anak-anak kita pergi sekolah, balik daripada sekolah, kemudian mereka ada tuition. Kita boleh susun setiap jadual tersebut untuk pastikan anak-anak kita tadi masa mereka sentiasa terisi dengan aktiviti yang padat. Jadi anak-anak ni tahu apa yang mereka perlu buat mengikut masa yang telah kita tetapkan. Jadi mereka akan lupa ataupun jauh daripada gadget. Yang keempat, kita boleh tetapkan masa ataupun kita buat jadual penggunaan gadget untuk anak-anak kita. Penggunaan gadget ni tak adalah kita larang sama sekali untuk anak-anak kita. Sebab apa? Teknologi masa kini memang memerlukan teknologi dan gadget. Okay? Tetapi kita boleh letakkan sedikit masa ataupun jadual penggunaan gadget untuk anak kita dalam tempoh seminggu. Contohnya mungkin hujung minggu mereka cuti sekolah,
mereka boleh gunakan gadget ni dalam tempoh sejam ataupun 2 jam sahaja. Waktu persekolahan pula mungkin hanya dibenarkan 30 minit sehari ataupun bagaimana, mengikut terpulang kepada ibu bapa. Yang pasti apabila kita sediakan jadual, kita tetapkan masa, anak-anak ni tahu bila masa mereka boleh ada dengan gadget, bila masa yang mereka tidak boleh ada dengan gadget. Yang kelima, kita boleh juga cipta ruang zon bebas tanpa gadget di dalam lokasi rumah kita. Wait a minute. Contohnya kita bagi tahu, kita tetapkan ruang makan, di bilik tidur ataupun di ruang tamu adalah kawasan zon di mana tidak boleh menggunakan gadget. Okey, jadi anak-anak tahu apabila mereka berada di kawasan-kawasan tertentu di dalam rumah, mereka tidak dibenarkan untuk menggunakan gadget. Mungkin gadget ini tadi hanya boleh digunakan di ruangan study ataupun ketika di dalam bilik tidur untuk tempoh-tempoh tertentu sahaja. Okey, jadi dengan adanya macam ni, macam ibarat kita sediakan zon larangan merokok, sama juga dengan zon larangan ataupun bebas penggunaan gadget. Sama saja konsep ni. So kita dapat memupuk disiplin dan juga sasiah yang lebih baik untuk anak kita. So kesimpulannya, apabila kita nak kawal anak kita daripada penggunaan gadget supaya tak ketagih dengan gadget dan juga video game, semuanya bermula daripada ibu bapa itu sendiri. Dia ibarat kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. So bila kita dapat didik anak daripada awal, mereka dapat berdisiplin dan kita dapat kawal, kita dapat bantu anak-anak tadi membesar tanpa pengaruh gadget yang keterlaluan.